Apabila Malaysia berhenti, dunia turut berhenti. Kini, di sebuah dewan kuliah di Cambridge, England, satu peristiharan yang mengejutkan dan menggegarkan seluruh dunia telah dibuat. Daripada 200 negara di seluruh dunia, hanya 3 negara sahaja yang mampu mengusahakan industri ini. Sebaik sahaja semikonduktor, sebuah industri di mana satu kilang sahaja menelan belanja 300 bilion ringgit, berhenti berfungsi, dunia akan serta-merta ditutup. Telefon pintar akan menjadi batu, jet pejuang menjadi besi buruk, dan pelayan kecerdasan buatan akan senyap serentak. Namun, satu analisis telah mendedahkan bahawa di antara ketiga-tiga negara itu terdapat satu entiti yang jauh lebih dominan, Malaysia. Negara yang membekalkan lebih 60% memori dunia, negara yang tidak pernah berhenti melabur walaupun dalam kemelesetan ekonomi. Itulah Malaysia. Apakah sebenarnya yang menjadikan negara ini negara kuasa semikonduktor yang paling kuat, paling gigih, dan paling digeruni di antara ketiga-tiga gergasi ini? Kisahnya bermula di sini. Di mana sahaja Anda mendengar, jangan lupa untuk melanggan dan suka. Sebaik sahaja hujung jari diletakkan di atas Swiss, nafas 100 orang di dalam dewan kuliah itu seakan terhenti. Skrin gergasi memaparkan peta dunia yang kosong. Ia adalah peta kegelapan tanpa sebarang cahaya, dengan hanya kontur samar lebih 200 negara dilukis. Satu klik boleh mengubah dunia. Selamat sejahtera, saya Richard Hamilton. Saya adalah seorang profesor yang telah mengajar ekonomi politik antarabangsa di Cambridge selama 40 tahun. Hari ini nampaknya akan menjadi salah satu detik terpenting dalam kerjaya mengajar saya, semuanya demi bahan yang telah saya sediakan selama 3 minggu ini. Saya menekan Swiss. 3 titik di atas peta dunia mula bersinar keemasan. Pantai barat benua Amerika Utara, sebuah pulau kecil di Asia Timur, dan sebuah semenanjung di Asia Tenggara. Hanya 3 tempat ini. 197 negara yang lain masih terbenam dalam kegelapan. Dewan kuliah menjadi senyap sunyi, seolah-olah menahan nafas. Saya berjalan perlahan melintasi pentas. Jika ada sesuatu yang saya pelajari dalam 62 tahun hidup saya, ia adalah bahawa kesunyian merupakan retorik yang paling berkuasa. Saya dapat merasakan pandangan para pelajar mula dipenuhi kekeliruan. Mereka adalah pelajar-pelajar cemerlang yang diterima masuk ke Cambridge. Anak-anak muda dari seluruh dunia yang tidak pernah meragui kehebatan negara masing-masing. Anda nampak lebih daripada 200 negara di sini? Saya bertanya sambil menunjuk ke arah skrin. Tetapi apa yang akan berlaku jika saya mematikan kuasa sekarang? Saya meletakkan tangan saya di atas Swiss sekali lagi. Bunyi klik bergema di dalam dewan kuliah. Hanya 3 titik yang bersinar di atas peta. Amerika Syarikat, Taiwan, Malaysia. Hanya 3 negara ini yang kekal bersinar keemasan dalam kegelapan. Kereta masih boleh bergerak tanpa minyak. Suara saya bergema ke setiap sudut dewan kuliah. Roti masih boleh dibuat tanpa gandum. Terdapat pengganti untuk biji besi. Tetapi saat ketiga-tiga negara ini berhenti, abad ke-21 umat manusia akan ditutup mulai hari ini. Di barisan hadapan, seorang pelajar Amerika bernama Ethan menunjukkan senyuman tipis. Wajahnya seolah-olah berkata, "Sudah tentu." Baginya, yang berasal dari keluarga pemodal teroka Silicon Valley, penguasaan teknologi Amerika adalah sesuatu yang semula jadi seperti udara. Di sebelahnya, Lee, seorang pelajar dari Taiwan, sedang menaip sesuatu di skrin komputer ribanya. Mungkin sedang memeriksa data penguasaan pasaran foundry TSMC. Satu dari Jepun pula sedang memandang keluar tingkap dengan tangan bersilang. Dia adalah waris generasi yang mengingati zaman kegemilangan semikonduktor Jepun pada tahun 1980-an. Saya berjalan ke sebelah skrin dan menunjuk ke arah titik di mana jalur gemilang bersinar. Dan di antara mereka, Malaysia. 70 tahun yang lalu, tempat ini hanyalah hutan dan ladang getah. Slide baru muncul. Ia adalah gambar hitam putih Kuala Lumpur pada tahun 1960-an. Bangunan-bangunan rendah. Orang ramai yang bergantung hidup pada komoditi seperti biji timah dan getah. Kanak-kanak berkaki ayam berjalan di jalanan. Kedengaran keluhan kecil dari pelbagai sudut dewan kuliah. Ia adalah sebuah negara membangun yang dianggap mempunyai sedikit harapan oleh Bank Dunia. Saya menyambung. Pendapatan per kapita hanya beberapa ratus dolar, lebih rendah daripada kebanyakan negara miskin di Afrika. Tiada teknologi, tiada modal, dan tiada pasaran. Laporan Bank Dunia ketika itu menulis, kemungkinan negara ini untuk membangun semula adalah tipis. Slide seterusnya dipaparkan.
Ia adalah gambar tapak pembinaan kilang semikonduktor perintis pada tahun 1983. Para penyelidik berhimpit di dalam ruang yang sempit, peralatan yang usang, dan sehelai jalur gemilang tergantung di dinding. Negara seperti itulah yang mempertaruhkan nasibnya pada industri bernilai 300 bilion ringgit untuk satu kilang. Ethan mengerutkan dahinya. Angka 300 bilion itu kedengaran tidak realistik baginya. Lee masih merenung skrin komputer ribanya, dan Sato menyilangkan tangannya dengan lebih erat. Saya kembali ke podium dan memandang para pelajar satu persatu. Detik ini sangat penting. Pelajaran terpenting yang saya pelajari selama 40 tahun mengkaji hegemoni industri adalah satu. Sejarah tidak dicipta oleh mereka yang mempunyai kelebihan, tetapi oleh mereka yang terdesak. Suara saya menjadi lebih rendah. Mengapa Malaysia begitu kuat dengan cara yang begitu getir? Dewan kuliah sekali lagi diselubungi kesunyian. Bunyi pen yang jatuh kedengaran luar biasa kuat. Saya berpaling ke arah skrin. 3 titik keemasan itu masih bersinar dalam kegelapan. Inilah kisah yang akan kita terokai bersama hari ini. Saya memandang para pelajar sekali lagi. Bagaimana negara yang paling tidak beruntung menjadi jantung ekonomi dunia? Betapa dahsyatnya proses mencipta sesuatu daripada ketiadaan. Dan mengapa sesetengah negara melarikan diri apabila berhadapan dengan krisis, manakala yang lain merempuhnya secara langsung? Saya mengangkat tangan dan menyalakan lampu. Dewan kuliah menjadi terang. Wajah para pelajar kelihatan jelas. Wajah-wajah yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keraguan, kebanggaan dan kebimbangan. Bagus. Pertembungan emosi seperti inilah permulaan pembelajaran. Sehingga kelas seterusnya, sila fikirkan tentang ini, kata saya sambil mengangkat beg saya. Jika negara Anda terpaksa bermula dari abu, dalam industri manakah Anda akan mempertaruhkan nyawa? Dan adakah Anda mempunyai keberanian untuk meneruskannya hingga ke akhir? Ethan mula menulis sesuatu di dalam notanya. Lee menutup komputer ribanya. Sato masih bersilang tangan, tetapi pandangannya kini tertumpu pada jalur gemilang di papan tulis. Saya tersenyum dalam hati sambil menuruni pentas. Benih telah disemai. Sekarang, tinggal untuk melihat bagaimana benih ini akan tumbuh. Semasa para pelajar keluar dari dewan kuliah, saya memandang skrin. 3 titik keemasan itu masih bersinar. Minggu depan, tiba masanya untuk mendedahkan bagaimana titik-titik itu dinyalakan dan kisah-kisah yang tersembunyi di sebaliknya. Apabila saya melangkah ke koridor, cahaya matahari petang Cambridge menerangi laluan. Sambil mengemas beg, saya berjalan. Kuliah seterusnya menanti. Seminggu telah berlalu. Tiba masanya untuk memeriksa bagaimana benih yang saya tanam dalam kuliah lepas telah tumbuh. Suasana dewan kuliah agak berbeza dari minggu lalu. Kedengaran bisikan di kalangan pelajar. Dan beberapa orang nampaknya telah menyediakan bahan di komputer riba mereka terlebih dahulu, terutamanya Ethan, yang memaparkan garis masa sejarah semikonduktor di skrinnya. Profesor, biar saya cakap secara realistik, kata Ethan sambil berdiri. Semikonduktor dicipta oleh Amerika. Bermula dengan transistor di Bell Labs pada tahun 1947, litar bersepadu, mikropem proses, semuanya teknologi Amerika, bukan? Malaysia hanya mengeluarkannya, bukan? Dewan kuliah menjadi riuh. Saya nampak beberapa pelajar mengangguk. Logik Ethan jelas. Kepercayaan bahawa penciptaan adalah sama dengan hegemoni. Memandangkan keluarganya mengendalikan modal teroka di Silicon Valley, pandangan itu adalah wajar. Saya mengangguk perlahan. Betul, Amerika telah mencipta. Wajah Ethan menunjukkan kepuasan. Tetapi saya tidak berhenti bercakap. Tetapi ia telah meninggalkan pembuatan. Dengan bunyi klik, slide baru muncul. Gambar kilang kereta Detroit semasa pandemik 2020. Barisan pemasangan yang terhenti, tempat letak kereta yang kosong, dan notis penggantungan pengeluaran tanpa had di pintu kilang. Senyuman Ethan perlahan-lahan pudar. Saya berjalan melintasi pentas sambil menyambung kata. Pada tahun 2020, industri automobil Amerika terhenti. Ini kerana kekurangan semikonduktor. Ford, GM, Chrysler terpaksa menghentikan operasi kilang. Apakah sebabnya? Kerana chip bernilai 300 yang dipasang dalam sebuah kereta. Chip 300 menghalang kereta bernilai pelina 50,000. Daripada dihasilkan, slide seterusnya dipaparkan. Gambar mesyuarat Pentagon. Pada masa yang sama, Jabatan Pertahanan AS mengadakan mesyuarat tergempar. Pengeluaran jet pejuang F-35 tertangguh. Ini kerana mereka tidak dapat memperoleh semikonduktor untuk sistem panduan peluru berpandu.
Tentera terkuat di dunia tidak dapat mengeluarkan senjata kerana kekurangan chip. Ethan menunduk memandang skrin komputer ribanya. Jari-jarinya terhenti di atas papan kekunci. Setelah mengesahkan reaksinya, saya berpaling semula ke arah skrin. Penciptaan adalah permulaan, suara saya bergema di dalam dewan kuliah. Tetapi saat Anda meninggalkan pembuatan, hegemoni juga akan goyah. Sejak tahun 1990-an, Amerika telah memilih strategi fabless. Reka bentuk oleh kami, pembuatan oleh Asia. Ia nampak efisien, dan memang ia efisien. Saya berhenti sejenak. Kesunyian memenuhi dewan kuliah, sehingga krisis melanda. Graf baru muncul. Ia adalah tren penguasaan pasaran pembuatan semikonduktor AS. Lengkung penurunan yang jelas, jatuh dari 37% pada tahun 1990 kepada 12% pada tahun 2020. Lee mengangkat tangannya. Pelajar dari Taiwan itu. Saya sudah menjangka soalannya, tetapi saya memberinya peluang. Profesor, jadi bukankah pembuatan itu diserahkan kepada Taiwan dan Malaysia? Bukankah itu bukti bahwa pembahagian kerja adalah efisien? Soalan yang bagus. Saya mengangguk. Tetapi ada perbezaan penting di sini. Dua garis massa muncul di skrin. Kiri adalah Amerika, kanan adalah Malaysia. Amerika memilih untuk meninggalkan pembuatan. Kadar keuntungan rendah, peraturan alam sekitar ketat, dan kos buruh tinggi. Ia adalah keputusan yang rasional. Dari segi pengurusan perniagaan, ia sempurna. Ethan mengangkat kepalanya semula. Tetapi kali ini dia tidak membantah. Sebaliknya, Malaysia tidak mempunyai pilihan. Saya menunjuk ke garis massa kanan. Ia menceburi bidang semikonduktor pada tahun 1983 semasa pendapatan per kapita hanya sekitar Tikom 2000. Tiada teknologi, tiada pasaran, dan modal tidak mencukupi. Namun, ia mempertaruhkan nyawanya pada pembuatan. Slide bertukar. Gambar tapak pembinaan kilang semikonduktor Malaysia pada tahun 1980-an. Para pekerja bekerja di tapak yang berlumpur, tapak pembinaan beroperasi siang dan malam, dan sehelai jalur gemilang berkibar di tiup angin. Bagi mereka, pembuatan bukan pilihan, tetapi kelangsungan hidup. Suara saya menjadi lebih rendah. Sebuah negara yang tidak menghasilkan setitik minyak pun perlu mencipta sesuatu untuk terus hidup. Dan ia perlu dibuat pada tahap terbaik di dunia. Dewan kuliah menjadi senyap. Tangan Ethan yang bersilang terlerai. Buat pertama kalinya, dia mengambil pen dan mula menulis sesuatu. Saya kembali ke podium dan memandang sekeliling kepada para pelajar. Penciptaan dan pembuatan adalah berbeza. Penciptaan boleh dicapai dengan satu percikan jenius, tetapi pembuatan memerlukan 1000 kali kegigihan. Amerika memilih jenius, Malaysia memilih kegigihan. Tidak, lebih tepat lagi ia tiada pilihan lain selain kegigihan. Data baru muncul di skrin. Penguasaan pasaran pembuatan semikonduktor global pada tahun 2020. Taiwan 22%, Malaysia 21%, Amerika Syarikat 12%. Angka-angka itu jelas. Dan pada masa itulah Amerika sedar. Saya memaparkan semula gambar kilang kosong semasa pandemik, bahawa tiada keselamatan tanpa pembuatan. Mereka sedar bahawa tanpa keupayaan membuat chip, mereka tidak boleh membuat jet pejuang, peluru berpandu, atau bahkan kereta. Ethan mengangkat tangannya. Kali ini bukan untuk membantah, tetapi untuk bertanya. Jadi, adakah Amerika kini kembali kepada pembuatan? Saya mengangguk. Ia melaburkan 52 bilion untuk membina semula kilang semikonduktor di tanah Amerika. Tetapi ada masalah di sini. Slide terakhir muncul. Satu angka memenuhi skrin. 40 tahun. Keupayaan pembuatan tidak boleh dipulihkan dalam sekelip mata. Berapa lama masa yang diperlukan Amerika untuk mendapatkan semula pengetahuan selama 40 tahun yang telah hilang? 10 tahun? 20 tahun? Sementara itu, adakah Malaysia dan Taiwan akan berhenti dan menunggu? Dewan kuliah menahan nafas. Ethan menurunkan skrin komputer ribanya dan memandang saya. Buat pertama kalinya, keangkuhan hilang dari pandangannya. Saya melukis rajah ringkas di papan tulis. Penciptaan, Amerika. Pembuatan, Malaysia. Dan saya melukis anak panah di antara mereka. Hegemoni telah beralih dari penciptaan kepada pembuatan. Dan ini bukan sekadar isu industri. Ia adalah isu keselamatan negara, isu kedaulatan ekonomi. Apa yang Amerika sedari lewat, Malaysia sudah mengetahuinya sejak 1983. Saya mengangkat cawan air di atas podium dan minum seteguk. Tekak saya kering, tetapi ia belum berakhir. Pada masa itu,
Malaysia mempertaruhkan nyawanya pada pembuatan. Saya mengucapkan ayat terakhir perlahan-lahan. Ketika dunia mengira kecekapan, mereka mempertaruhkan kelangsungan hidup. Ketika orang lain mengira keuntungan, mereka mempertaruhkan nasib negara. Ethan menundukkan kepalanya. Dia sedang sibuk menulis sesuatu di dalam notanya. Lee menutup komputer ribanya, dan Sato masih bersilang tangan, tetapi ekspresinya menjadi serius. Saya melihat jam. Masa sudah tamat. Tetapi benih itu telah ditanam lebih dalam. Semua orang tahu bahwa penciptaan Amerika adalah hebat, tetapi hakikatnya ia tidak dapat mempertahankannya. Kelas seterusnya, kita akan membincangkan tentang Jepun, kata saya sambil mengangkat beg saya. Bagaimana negara yang menguasai 80% pasaran dunia pada tahun 1980-an boleh runtuh? Wajah Sato sedikit mengeras. Reaksi yang dijangka. Sambil menuruni pentas, saya berfikir dalam hati. Keangkuhan sedang dipecahkan satu persatu. Dan kebenaran semakin jelas. Sebaik sahaja saya membuka pintu dewan kuliah, saya merasakan pandangannya. Di sudut barisan hadapan, di tempat duduknya yang biasa, Sato sudah berada di sana. Tanpa menghidupkan komputer ribanya, dia memandang saya dengan tangan bersilang. Kisah Jepun yang saya janjikan minggu lalu. Saya sudah dapat meneka bagaimana reaksinya. Saya meletakkan beg di atas podium dan menghidupkan skrin. Slide pertama hari ini perlahan-lahan muncul. Gambar daerah elektronik Akihabara di Tokyo pada tahun 1980-an. Papan tanda neon berwarna-warni, jalanan yang sesak dengan orang ramai, dan papan tanda Sony, Toshiba, NEC yang bersinar terang. Dewan kuliah menjadi senyap. Pandangan para pelajar tertumpu pada skrin. Saya mengambil alat kawalan jauh dan beralih ke slide seterusnya. Satu graf memenuhi skrin. Penguasaan pasaran semikonduktor dunia pada tahun 1980-an, saat di mana Jepun berada di kemuncaknya. 1986, penguasaan pasaran dunia 80%. Saya membacakan angka-angka itu. Negara yang mengatasi Amerika Syarikat untuk menjadi nomor 1 dunia. Itulah Jepun. Bahu Sato sedikit menegak. Itu adalah kebanggaan. Reaksi yang wajar. Ia adalah kegemilangan yang dicapai oleh generasi datuknya. Saya berhenti sejenak dan melihat sekeliling dewan kuliah. Ethan sedang menulis sesuatu di dalam notanya dengan ekspresi serius, dan Lee merenung skrin komputer ribanya. Semua orang menumpukan perhatian. Ketika itulah, tangan Sato diangkat perlahan. Saya mengangguk dan memberinya peluang untuk bercakap. Detik yang dijangkakan. Profesor, kata Sato sambil berdiri. Memang benar bahwa industri semikonduktor dunia didominasi oleh Jepun pada tahun 1980-an. Suaranya tenang. Adakah Anda tahu apa yang Malaysia lakukan pada masa itu? Ia berada dalam kedudukan belajar teknologi dari syarikat-syarikat Jepun. Ketegangan terasa di dalam dewan kuliah. Beberapa pelajar mengangkat kepala memandang Sato. Sato menyambung, syarikat seperti Maju Semiconductor dan Tekno Wawasan pada mulanya belajar dengan menjemput jurutera Jepun. Peralatan semikonduktor juga buatan Jepun, dan komponen teras diimport dari Jepun. Akhirnya, Malaysia hanya mengikut jalan yang telah diturap oleh Jepun. Senyuman tipis terukir di bibirnya, ekspresi yang menunjukkan keunggulan yang tersembunyi. Saya mengangguk perlahan, betul, Malaysia belajar. Senyuman Sato menjadi lebih jelas. Tetapi Jepun berhenti, saya menambah. Ekspresi Sato mengeras. Suasana dewan kuliah berubah serta-merta. Saya menekan alat kawalan jauh untuk memaparkan slide baru. Graf kejatuhan harga semikonduktor pada tahun 1986. Lengkung yang jelas menunjukkan harga drum 256K jatuh secara menegak. Pada tahun 1986, harga semikonduktor jatuh, suara saya bergema di dalam dewan kuliah. Harga satu unit drum 256K jatuh dari 30 kepada $2. Penurunan 93%. Slide seterusnya dipaparkan. Gambar bilik mesyuarat di Ibu Pejabat Tokyo. Para eksekutif berkot duduk dengan ekspresi serius. Syarikat-syarikat Jepun mengadakan mesyuarat, kata saya sambil menunjuk ke skrin. NEC, Toshiba, Hitachi, semuanya mencapai kesimpulan yang sama. Hentikan pelaburan. Mereka menilai bahwa dengan harga serendah itu, tiada keuntungan yang boleh dibuat. Sato mengangkat tangannya. Tetapi kali ini, saya mengangkat tangan saya untuk memberi isyarat supaya dia menunggu. Kerana ia belum berakhir. Ia adalah keputusan yang rasional, saya menyambung. Dari segi pengurusan perniagaan, ia sempurna.
mengurangkan kerugian, mengagihkan semula sumber, dan memberi tumpuan kepada perniagaan lain yang menguntungkan. Itulah ajaran standar di Sekolah Perniagaan Tokyo. Saya berhenti sejenak. Kesunyian memenuhi dewan kuliah. Tetapi saat Anda berhenti melabur, masa depan juga akan berhenti. Graf baru muncul. Perbandingan jumlah pelaburan semikonduktor antara Jepun dan Malaysia. Bermula dari tahun 1986, kedua-dua garisan itu berpecah dengan ketara. Jepun menurun, Malaysia meningkat. Pada masa yang sama, apa yang Malaysia lakukan? Saya melemparkan soalan. Ketika harga menjunam, ketika dunia berundur, Malaysia membina lebih banyak kilang. Tangan Sato di atas meja digenggam menjadi penumbuk. Ekspresinya semakin mengeras. Slide seterusnya dipaparkan. Tapak pembinaan kilang semikonduktor Malaysia pada tahun 1987. Tapak pembinaan yang terang benderang di bawah langit malam, kren beroperasi 24 jam. Ia menanggung kerugian, kata saya. Ia meminjam dari bank, menerima sokongan kerajaan, malah memotong gaji pekerja untuk terus melabur. Mengapa? Dewan kuliah menahan nafas. Ethan berhenti menulis dan Lee mengangkat kepalanya. Kerana ia membeli masa depan, kata saya perlahan. Jepun mengira untung rugi semasa, Malaysia mengira penguasaan pasaran masa depan. Jepun melaporkan kepada pengurusan, Malaysia melaporkan kepada negara. Sato membuka mulutnya, tetapi tiada suara yang keluar. Dia cuba mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutup mulutnya semula. Saya memaparkan slide terakhir. Graf penguasaan pasaran semikonduktor dunia pada tahun 1992. Satu angka memenuhi skrin. Pada tahun 1992, terdapat sebuah negara yang mengatasi Jepun untuk menjadi nombor 1 dunia dalam memori semikonduktor. Saya berhenti sejenak. Seluruh dewan kuliah menahan nafas. Ia adalah Malaysia. Wajah Sato menjadi pucat. Tangannya yang bersilang terlerai jatuh ke atas meja. Pembalikan berlaku dalam masa 6 tahun. Saya menyambung. Jepun, yang berbangga dengan 80% pada tahun 1986, jatuh kepada 30%, dan Malaysia, yang kurang daripada 10%, naik ke tangga pertama. Ia adalah pemintasan paling dramatik dalam sejarah. Saya kembali ke podium dan minum seteguk air. Dewan kuliah masih senyap. Encik Sato, saya memanggilnya. Memang benar Malaysia belajar dari Jepun. Ia belajar teknologi, proses, dan sistem. Tetapi ada satu perkara yang tidak dipelajarinya. Sato mengangkat kepalanya memandang saya. Ia tidak belajar bagaimana untuk berputus asa. Pandangannya goyah. Saya melukis rajah ringkas di papan tulis. Jepun, pengunduran rasional. Malaysia, pelaburan tidak rasional. Dan saya menyambungkan hasilnya dengan anak panah. Jepun betul, kata saya sambil meletakkan kapur. Dalam jangka pendek, kerana ia mengurangkan kerugian dan menjimatkan sumber. Tetapi dalam industri, tidak ada hanya jangka pendek. Anda memerlukan visi 10-20 tahun. Saya berpaling semula ke arah skrin. Graf 1992 masih terpapar. Malaysia melihat 10 tahun ke hadapan. Atau mungkin ia melihat kelangsungan hidup. Ia adalah negara yang memutuskan bahawa tiada jalan lain selain semikonduktor. Terdengar seseorang mengeluh di belakang dewan kuliah. Sato menundukkan kepalanya. Dia berpura-pura menulis sesuatu di dalam notanya. Tetapi pennya tidak bergerak. Saya melihat jam. Masa sudah tamat. Kelas seterusnya, kita akan bercakap tentang Taiwan, kata saya sambil mengemas beg. Bagaimana TSMC menguasai 70% pasaran foundry? Dan adakah permainan itu benar-benar sudah berakhir? Mata Lee bersinar. Ekspresi penuh keyakinan. Reaksi yang dijangkakan. Para pelajar mula keluar dari dewan kuliah satu demi satu. Sato duduk di tempatnya untuk masa yang lama. Tanpa menutup komputer ribanya, dia merenung skrin dengan kosong. Angka 1992 itu masih di sana. Sambil menuruni pentas, saya berfikir. Satu lagi keangkuhan telah dipecahkan, tetapi ia belum berakhir. Kebanggaan Taiwan masih ada. Sebaik sahaja saya membuka pintu dewan kuliah. Skrin komputer ribali adalah perkara pertama yang menarik perhatian saya. Logo TSMC terpapar besar, dan di sebelahnya terdapat pelbagai data statistik yang tersusun rapi. Kisah Taiwan yang saya janjikan minggu lalu. Dia telah menunggu saat ini. Keyakinan terpancar dari seluruh wajahnya. Saya meletakkan beg di atas podium dan menghidupkan skrin. Slide pertama hari ini perlahan-lahan muncul. Gambar udara, Taman Sains Hasinchu.
Kilang-kilang semikonduktor gergasi berbaris padat, dengan ibu pejabat TSMC berdiri megah di tengah-tengahnya. Dewan kuliah menjadi senyap. Pandangan para pelajar serentak beralih ke skrin. Saya mengambil alat kawalan jauh dan menukar paparan. Graf penguasaan pasaran foundry muncul. Penguasaan TSMC sangat dominan. Penguasaan pasaran dunia dalam foundry, 70%. Saya membacakan angka itu. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, syarikat foundry semikonduktor terkuat di dunia. Bahuli menegak, kebanggaannya jelas. Reaksi yang wajar, bagi rakyat Taiwan, TSMC bukan sekadar sebuah syarikat, tetapi maruah negara. Ketika itu, tangan Lee diangkat. Seolah-olah sudah menjangka, saya mengangguk dan memberinya peluang untuk bercakap. Profesor, kata Lee sambil berdiri dengan tegas. Dengan 70% pasaran foundry, permainan sudah berakhir. Suaranya penuh keyakinan. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, semuanya tidak boleh membuat chip tanpa TSMC. Dunia sudah berputar di sekeliling Taiwan. Terdengar bisikan di dalam dewan kuliah. Beberapa pelajar kelihatan mengangguk. Logik Lee jelas, keyakinan bahwa foundry adalah masa depan. Lee terus bercakap. Malaysia menumpukan pada memori, tetapi masa depan sebenar adalah chip logik, AI, pemanduan autonomi, metaverse, semuanya memerlukan chip logik, dan tempat yang membuat chip logik itu adalah TSMC. Strateginya untuk menguasai dengan data sangat jelas. Dan apa yang dikatakannya adalah fakta. Saya mengangguk perlahan. Betul, TSMC memang hebat. Senyuman puas terukir di wajah Lee. Tetapi saya tidak berhenti di situ. Tetapi saya ada satu soalan. Senyuman Lee sedikit mengeras. Apakah yang diperlukan untuk chip logik berfungsi? Saya bertanya. Lee terdiam sejenak. Pandangannya goyah. Saya menekan alat kawalan jauh untuk memaparkan slide baru. Raja struktur semikonduktor muncul. Gambar pemproses yang disambungkan kepada memori. Memori. Suara saya bergema di dalam dewan kuliah. Tidak kira betapa kuatnya chip logik tanpa memori, ia tidak boleh melaksanakan satu baris kod pun. Slide seterusnya dipaparkan. Graf penguasaan pasaran memori dunia. Satu angka memenuhi skrin. Penguasaan pasaran DRAM, Malaysia lebih 70%. Saya membaca perlahan. Memori flash NAND, Malaysia lebih 60%. Dua syarikat, Maju Semiconductor dan Tekno Wawasan, menguasai pasaran memori dunia. Tangan Lee terhenti di atas papan kekunci komputer ribanya. Ekspresinya semakin mengeras. Saya berjalan perlahan melintasi pentas sambil menyambung kata. Jika Taiwan adalah perisai, Malaysia adalah jantung. Dewan kuliah menahan nafas. Ethan berhenti menulis, dan Sato mengangkat kepalanya. Saya berjalan ke papan tulis dan mengambil kapur. Saya melukis rajah ringkas. Di satu sisi, pemproses, di sisi lain, memori. Dan saya melukis garisan yang menyambungkan kedua-duanya. Fikirkan tentang komputer, kata saya sambil melihat sekeliling kepada para pelajar. Tidak kira betapa lajunya CPU tanpa RAM, ia tidak boleh dihidupkan pun. Telepon pintar juga begitu. Pelayan AI, kereta pandu sendiri, pusat data, semuanya memerlukan memori untuk berfungsi. Lee menggigit bibirnya. Dia mahu membantah, tetapi riak wajahnya menunjukkan dia tiada kata-kata. Slide baru dipaparkan. Artikel berita mengenai krisis semikonduktor global pada tahun 2021. Penghentian operasi kilang kereta, kekurangan konsol permainan, penangguhan pelancaran telepon pintar. Anda ingat krisis semikonduktor 2021? Saya bertanya. Apakah yang menyebabkan krisis itu? Bukan karena TSMC berhenti, ia karena kekurangan memori. Paparan seterusnya beralih. Gambar kilang Maju Semiconductor di Pulau Pinang. Kilang gergasi yang terang benderang di bawah langit malam. Tanpa sekeping drum, pelayan akan berhenti. Saya menyambung. Tanpa flash NAND, tiada apa yang boleh disimpan. Awan, AI, data besar, semuanya berjalan di atas memori. Pandangan Lee goyah. Dia menunduk memandang skrin komputer ribanya, tetapi jari-jarinya tidak bergerak. Saya kembali ke papan tulis dan melukis gambar lain. Rajah badan manusia. Saya menandakan otak dan jantung. Taiwan adalah otak. Saya menjelaskan. Ia memproses pengiraan yang kompleks, merealisasikan reka bentuk canggih, dan menerajui proses termaju. Ia hebat. Saya berhenti sejenak. Seluruh dewan kuliah menunggu kata-kata saya yang seterusnya. Tetapi Malaysia adalah jantung. Suara saya menjadi rendah. Saat jantung berhenti, tidak kira betapa hebatnya otak, ia tidak akan berfungsi.
Tangan Lee berhenti sepenuhnya, jatuh dari papan kekunci ke atas ribanya. Slide terakhir dipaparkan. Kenyataan daripada syarikat-syarikat IT global, permintaan untuk menstabilkan bekalan memori, pengukuhan kerjasama dengan kerajaan Malaysia, kepelbagaian rantaian bekalan semikonduktor. CEO Apple datang sendiri ke Malaysia, saya menunjuk ke skrin, untuk meminta bekalan memori. Google, Microsoft, Amazon, semuanya sama. Mengapa? Dewan kuliah menjadi sunyi, kerana mereka tidak boleh hidup tanpa jantung. Lee menundukkan kepalanya. Wajah penuh keyakinan itu hilang entah ke mana. Saya kembali ke podium dan minum seteguk air. Tekak saya kering. Tetapi masih ada yang perlu dikatakan. Cik Lee, saya memanggilnya. TSMC benar-benar hebat. Proses 3 nanometer, pembangunan 2 nanometer, teknologi bertaraf dunia. Ia adalah kebanggaan Taiwan. Lee mengangkat kepalanya memandang saya. Tetapi industri tidak boleh disempurnakan sendirian, kata saya perlahan. Tidak kira betapa kuatnya perisai, jika jantung lemah, Anda tidak boleh memenangi perang. Sebaliknya, walaupun jantung kuat, ia berbahaya tanpa perisai. Saya menunjuk ke rajah badan manusia di papan tulis. Taiwan dan Malaysia, kedua-duanya diperlukan, saya menjelaskan. Tetapi di sini ada soalan penting. Jika salah satu berhenti, yang manakah akan diselamatkan oleh dunia terlebih dahulu? Wajah Lee menjadi pucat. Memori. Saya memberikan jawaban. Kerana tanpa memori, keseluruhan sistem sedia ada akan berhenti. Pelancaran produk baru mungkin tertangguh untuk chip logik, tetapi memori diperlukan untuk setiap peranti yang beroperasi hari ini. Data baru dipaparkan di skrin. Tren peningkatan permintaan memori. Lengkung yang meningkat mendadak dengan kemasukan era AI. Apabila era AI tiba, permintaan memori akan meletup. Saya menunjuk ke graf. Tahukah Anda berapa banyak memori yang diperlukan untuk menjalankan ChatGPT? 100 kali ganda daripada carian Google. Skrin komputer riba Lee menjadi gelap. Dia menutupnya sendiri. Terdengar bisikan di kalangan pelajar. Bunyi seseorang membuka zip bag, bunyi buku nota ditutup. Masa kuliah akan berakhir. Kelas seterusnya, kita akan kembali ke permulaan cerita, kata saya sambil mengemas bag. Bagaimana Malaysia bermula dari ketiadaan, dan mengapa ia terpaksa menjadi begitu kuat. Para pelajar mula bangun dari tempat duduk mereka satu demi satu. Lee duduk diam untuk masa yang lama. Dia merenung skrin dengan kosong. Angka penguasaan memori 70% itu masih di sana. Ethan berjalan melewatinya dan menepuk bahu Lee. Gerak isyarat seolah-olah bertanya, "Awak okey?" Lee mengangguk kecil, tetapi ekspresinya masih kaku. Sambil menuruni pentas, saya berfikir, keangkuhan ketiga-tiga negara telah hancur. Kepercayaan diri Amerika dalam penciptaan, kegemilangan masa lalu Jepun, monopoli foundry Taiwan. Kini para pelajar sudah bersedia untuk mendengar kisah sebenar. Apabila saya melangkah ke koridor, cahaya matahari terasa hangat. Semangat musim bunga Cambridge. Saya teringat bahan kuliah seterusnya. 1983, Malaysia. Titik permulaan di mana tiada apa-apa. Saya sudah dapat membayangkan ekspresi wajah para pelajar. Semasa Lee keluar dari dewan kuliah, dia memandang saya sekilas. Saya dapat merasakan rasa ingin tahu dalam pandangannya. Tanda yang baik. Apabila keangkuhan hancur, pembelajaran sebenar bermula. Minggu baru telah bermula. Sebaik sahaja saya melangkah masuk ke dewan kuliah, saya perasan pandangan para pelajar telah berubah. Sesuatu telah berubah sepanjang 3 kuliah yang lalu. Keangkuhan Ethan, keunggulan Sato, dan keyakinan Lee semuanya telah goyah. Kini, mereka nampaknya bersedia untuk mendengar kisah sebenar. Saya meletakkan beg di atas podium dan melihat sekeliling dewan kuliah. Kemudian saya mematikan lampu. Kegelapan pekat menyelubungi dewan kuliah. Terdengar bisikan kecil di kalangan pelajar. Keadaan yang tidak dijangka. Saya berdiri di hadapan podium, memandang para pelajar dalam kegelapan. Saya tidak dapat melihat mereka, tetapi saya dapat merasakan ekspresi kebingungan mereka. Seketika kemudian, cahaya malap muncul di skrin. Gambar jalanan di Malaysia pada tahun 1983. Lorong sempit dalam gambar hitam putih, rumah papan, orang berjalan di jalan yang tidak berturap. Dewan kuliah menahan nafas. Inilah permulaannya. Suara saya bergema dalam kegelapan. Saya menyalakan semula lampu. Lampu pendar fluor berkelip-kelip menyala, dan para pelajar mengedipkan mata. Gambar itu masih terpapar di skrin. Tahun 1983, Malaysia. Saya mengambil alat kawalan jauh dan beralih ke slide seterusnya. Angka-angka muncul satu persatu.
Pendapatan per kapita 2,000, 1/4 daripada purata dunia. Ethan mencatat angka itu di dalam notanya. Lee bersilang tangan memandang skrin. Sato duduk diam seperti biasa. Slide seterusnya muncul. 3 ruang kosong. Saya membaca perlahan. Tiada teknologi, tiada modal, tiada pasaran. Seseorang di belakang dewan kuliah ketawa kecil. Ketawa seolah-olah tidak percaya. Reaksi yang dijangkakan. Saya tidak menghiraukannya dan terus bercakap. Untuk membuat semikonduktor, Anda memerlukan ketiga-tiga perkara ini, saya menjelaskan. Anda memerlukan teknologi untuk mereka bentuk chip, modal untuk membina kilang, dan pasaran untuk menjualnya. Itu akal sehat. Saya berhenti sejenak. Para pelajar menumpukan perhatian, tetapi Malaysia tidak mempunyai ketiga-tiganya. Gambar baru muncul. Tapak penubuhan Institut Penyelidikan Semikonduktor Malaysia pada tahun 1983. Pejabat sempit, meja usang, beberapa orang penyelidik. Sehelai jalur gemilang tergantung di dinding. Orang-orang inilah yang memulakan industri semikonduktor. Saya menunjuk ke skrin. Tiada siapa di dunia yang percaya mereka akan berjaya. Amerika mempersendakan, Jepun tidak mengendahkan, dan Eropah langsung tidak berminat. Terdengar ketawa kecil dari pelbagai sudut dewan kuliah. Para pelajar menunjukkan reaksi yang sama. Sememangnya, tidak masuk akal bagi sebuah negara yang tiada apa-apa untuk menceburi industri paling canggih di dunia. Saya membiarkan ketawa itu. Malah, ia bagus, kerana ia adalah reaksi yang sama ditunjukkan oleh dunia pada tahun 1983. Saya menekan alat kawalan jauh untuk memaparkan bahan seterusnya. Artikel berita asing pada masa itu. Artikel yang membincangkan cabaran semikonduktor Malaysia. The New York Times menulis begini. Saya membaca artikel itu. Pelaburan semikonduktor Malaysia adalah satu perjudian yang melulu. The Wall Street Journal lebih terus terang. Sebuah negara tanpa teknologi sedang bermimpi. Lee mengerutkan keningnya. Ethan mengerutkan dahinya. Bagaimana pula dengan media Jepun? Saya beralih ke slide seterusnya. Artikel akhbar Nihon Keizai Shimbun. Malaysia hanya mengikut jalan yang telah kita lalui. Ia ketinggalan 10 tahun. Ekspresi Sato berubah sedikit. Ada riak tidak selesa. Saya berjalan perlahan melintasi pentas. Berdiri di hadapan papan tulis, saya mengambil kapur. Saya menulis persamaan ringkas. Teknologi plus modal plus pasaran XS sifar. Para pelajar melihat persamaan itu. Jawapannya jelas. Tetapi Malaysia menambah sesuatu yang lain di sini. Saya menulis satu perkataan di hujung persamaan itu. Kedesakan. Dewan kuliah menjadi senyap. Bunyi ketawa berhenti. Saya meletakkan kapur dan berpaling kepada para pelajar. Semua orang merenung papan tulis. Apabila Anda mempunyai pilihan dan apabila Anda tidak mempunyai pilihan, ia adalah berbeza. Suara saya bergema di dalam dewan kuliah. Amerika boleh memilih. Sama ada untuk membuat semikonduktor atau tidak, sama ada untuk meneruskan pembuatan atau tidak. Jepun juga begitu. Ia memilih sama ada untuk meneruskan pelaburan atau berundur. Saya berhenti sejenak. Pandangan para pelajar berubah. Tetapi Malaysia tidak mempunyai pilihan. Slide baru dipaparkan. Senarai barangan ekspor Malaysia pada tahun 1970-an. Getah, biji timah, minyak sawit, kayu balak. Hanya industri asas. Ia adalah negara yang tidak menghasilkan setitik minyak pun. Saya menunjuk ke senarai itu. Kerana tiada sumber, ia perlu mencipta sesuatu. Dan ia perlu dibuat pada tahap terbaik di dunia untuk terus hidup. Komoditi mempunyai hadnya. Getah tidak mencukupi. Paparan seterusnya beralih. Laporan prospek industri dunia pada tahun 1980-an. Terdapat ramalan bahawa industri semikonduktor akan menguasai abad ke-21. Jadi ia memilih semikonduktor. Saya menjelaskan. Kerana ia adalah industri yang paling sukar tetapi paling berharga. Ini bukan pengiraan, tetapi kelangsungan hidup. Ethan berhenti menulis. Lee melepaskan tangannya yang bersilang. Saya kembali ke podium dan minum seteguk air. Tekak saya kering tetapi masih ada yang perlu dikatakan. Pada Februari 1983, kerajaan mengumumkan saya memaparkan siaran akhbar pada masa itu. Plan pembangunan industri semikonduktor. Matlamat untuk mencapai tahap dunia dalam tempoh 10 tahun. Ketawa kecil sekali lagi kedengaran dari pelbagai sudut dewan kuliah. Reaksi tidak percaya. Saya tidak menghalang ketawa itu. Sebaliknya, saya memaparkan slide seterusnya. Kedudukan syarikat semikonduktor dunia pada masa itu. Dari tempat pertama hingga ke-20,
tiada satu pun syarikat Malaysia. Dunia mempersendakan, suara saya menjadi rendah. Sememangnya, bagi sebuah negara yang tidak berada dalam ranking untuk berkata ia akan mengejar dalam 10 tahun, ia kedengaran seperti cakap besar. Tetapi bagi Malaysia, tiada jalan lain. Saya menyambung, jika gagal, negara mungkin runtuh. Tetapi ia tetap perlu dilakukan. Jika tidak, ia akan kekal sebagai negara miskin selama-lamanya. Gambar baru muncul. Majlis Pecah Tanah Kilang Semikonduktor maju pada tahun 1983. Gambar menanam cerucuk di tanah kosong. Ia bermula dari tanah ini, saya menunjuk ke skrin. Tiada pelan reka bentuk kilang, tiada kontrak pembelian peralatan, dan jurutera tidak mencukupi. Ia hanya bermula. Dengan mentaliti gali tanah dahulu dan lihat apa jadi. Dewan Kuliah menjadi senyap sepenuhnya. Ketawa telah hilang. Saya kembali ke papan tulis dan menunjuk semula kebersamaan yang saya tulis tadi. Saya menulis perkataan cabaran. Para pelajar menahan nafas. Negara termiskin menceburi industri paling berisiko. Suara saya bergema di dalam Dewan Kuliah. Kebarangkalian untuk berjaya. Tiada siapa tahu. Prospek suram. Namun ia tetap melakukannya. Slide terakhir dipaparkan. Artikel muka depan akhbar pada tahun 1983. Tajuk besar Kebangkitan Semikonduktor. Cabaran Malaysia. Ia adalah negara yang bermula dengan cemuhan, kata saya perlahan. Ia adalah cabaran yang dikatakan mustahil oleh dunia. Tetapi bagi mereka, ia bukan pilihan, tetapi satu kemestian. Ethan mengangguk. Lee merenung skrin komputer ribanya. Sato masih menundukkan kepalanya, tetapi tangannya sedang menulis sesuatu di atas notanya. Suasana Dewan Kuliah berubah sepenuhnya. Ketawa pada mulanya hilang entah kemana. Sebaliknya, kesunyian yang berat mengambil alih. 1983. Makmal penyelidikan sempit dalam gambar itu, meja usang dan jalur gemilang, titik permulaan 40 tahun yang lalu yang tiada siapa percaya. Kisah yang bermula dari ketiadaan kini akan bersambung dengan keajaiban. Saya meletakkan gambar pasport lama di atas podium. Pasport Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1983. Kulitnya usang dan berkedut, dan di dalamnya terdapat cap visa Amerika Syarikat. Para pelajar memandang gambar itu dengan mata ingin tahu. Mereka tahu apa itu, tetapi wajah mereka menunjukkan kehairanan mengapa saya menunjukkannya dalam kuliah. Pemilik paspor ini adalah seorang jurutera. Saya memulakan penjelasan. Pada musim luruh 1983, dia adalah salah seorang daripada 12 orang yang dihantar dari Malaysia ke Amerika Syarikat. Misinya mudah, belajar teknologi semikonduktor. Gambar hitam putih muncul di skrin. Gambar yang diambil di Balai Ketibaan Lapangan Terbang San Francisco. Lelaki berusia awal 30-an berdiri dengan beg lama. Wajah mereka tegang, tetapi pandangan mata mereka tajam. Mereka menandatangani perjanjian kerjasama teknologi dengan sebuah syarikat semikonduktor Amerika. Saya menyambung. Mereka bersetuju untuk membayar yuran dan belajar teknologi. 12 orang jurutera dihantar. Tempohnya adalah 6 bulan. Ethan mengangguk. Perjanjian pemindahan teknologi adalah perkara biasa. Lee juga menunjukkan riak wajah tidak berminat. Tetapi saya sedang menyediakan slide seterusnya. Dengan bunyi klik, paparan berubah. Gambar dalaman kilang semikonduktor. Bilik bersih dengan barisan peralatan gergasi. Tetapi di satu sudut gambar, jurutera-jurutera Malaysia berdiri. Mereka tidak dapat mendekati peralatan dan hanya melihat dari jauh. Timbul masalah, suara saya menjadi rendah. Pihak Amerika tidak mendedahkan proses teras. Dewan Kuliah menjadi riuh. Sato mengerutkan dahinya dan Lee melepaskan tangannya dari komputer riba. Dalam kontrak, ia tertulis pemindahan teknologi. Saya menyambung penjelasan, tetapi realitinya berbeza. Apabila jurutera Amerika menjalankan proses teras, mereka meminta jurutera Malaysia keluar. Alasannya adalah keselamatan. Gambar seterusnya muncul. Jurutera-jurutera duduk di koridor hotel. Gambar mereka menunggu di luar bilik bersih. Daripada 8 jam sehari, masa sebenar yang mereka boleh belajar tidak sampai 2 jam, kata saya. Selebihnya, mereka terpaksa menunggu di koridor atau kembali ke hotel. Ia adalah kontrak 6 bulan, tetapi dengan cara ini, mereka tidak dapat belajar apa-apa. Wajah Ethan mengeras. Dia nampaknya sedar bahwa ia bukan pemindahan teknologi, tetapi penipuan. Saya minum seteguk air dari podium. Dan saya bersedia untuk cerita seterusnya. Kerana dari sinilah kisah sebenar bermula. Jadi mereka mencari cara lain.
Slide baru muncul. Sebuah bilik hotel. Di dalam bilik sempit itu, terdapat sebuah meja dengan buku nota dan pen di atasnya. Dindingnya dipenuhi dengan lukisan raja yang dilukis dengan tangan. Setiap malam mereka berkumpul di bilik hotel. Suara saya bergema di dalam dewan kuliah. Mereka melakar peralatan yang mereka lihat pada waktu siang dari ingatan. Lokasi pipe, bilangan injap, angka pada panel instrumen, semuanya diingati dan dilukis semula di atas kertas. Para pelajar menahan nafas. Lee melepaskan tangannya sepenuhnya dari komputer riba dan hanya memandang skrin. Setiap kali masuk ke bilik bersih, mereka menghafalnya. Saya terus menjelaskan. Kerana fotografi dilarang, mereka juga tidak boleh membuat nota. Pengawal keselamatan memerhati. Jadi mereka melihat dengan mata, menghafal dengan kepala dan melukisnya semula pada waktu malam. Paparan beralih ke gambar seterusnya. Nota dan lukisan raja yang padat di dalam buku nota. Campuran bahasa Inggris dan Melayu, dipenuhi dengan angka dan anak panah. Ada hari mereka melukis sehingga pukul 3 pagi, kata saya. Kerana mereka perlu memindahkannya secepat mungkin sebelum ingatan menjadi kabur. 12 orang itu mengumpulkan apa yang dilihat oleh setiap seorang. Mereka menyusunnya seperti kepingan teka-teki. Satu mengambil pen dan mula menulis sesuatu. Ethan melepaskan tangannya yang bersilang dan mencondongkan badannya ke hadapan. 6 bulan berlalu. Saya memaparkan garis masa di skrin. Tempoh kontrak telah tamat, tetapi mereka masih belum belajar secukupnya. Jadi mereka melanjutkannya. 3 bulan lagi. Dengan membayar yuran tambahan, dan 3 bulan itu dihabiskan dengan cara yang sama. Pada waktu siang, mereka hanya menerima maklumat terhad, dan pada waktu malam, mereka meneruskan kerja pemulihan di bilik hotel. Gambar baru muncul. Jurutera-jurutera bergambar di hadapan kilang Amerika. Selepas 9 bulan, wajah mereka jauh lebih kurus berbanding pada mulanya, tetapi pandangan mata mereka lebih tajam. Selepas 9 bulan mereka kembali ke Malaysia, saya menjelaskan. Di dalam beg mereka bukan bahan rasmi, tetapi lukisan raja yang dilukis setiap malam. Pengetahuan yang mereka curi sendiri, bukan yang diajar oleh syarikat Amerika. Dewan kuliah menjadi senyap sepenuhnya. Bunyi nafas seseorang pun kedengaran kuat. Saya mengambil alat kawalan jauh dan beralih ke paparan seterusnya. Gambar tapak pembinaan kilang di Malaysia. Jurutera-jurutera membentangkan lukisan raja dan berbincang. Dan mereka mula membina semula. Suara saya bergetar. Emosi terpancar. Susun atur peralatan yang diingati, urutan proses, nilai suhu dan tekanan, semuanya diterapkan satu persatu. Gagal. Cuba lagi. Gagal lagi. Tetapi mereka tidak berhenti. Slide seterusnya adalah graf. Lengkung hasil. Pada mulanya kurang daripada 10%, tetapi ia secara beransur-ansur meningkat. Ia mengambil masa setahun lagi. Saya menunjuk ke graf. 9 bulan di Amerika, setahun di Malaysia. Selepas jumlah 1 tahun 10 bulan, mereka berjaya dalam pengeluaran besar-besaran dram 64K. Ethan mengangkat tangannya. Apabila saya mengangguk, dia bertanya, "Profesor, betapa hebatnya itu?" Soalan yang bagus. Saya memaparkan data baru. Tempoh masa pembangunan teknologi oleh setiap negara. Amerika mengambil masa 15 tahun untuk membangunkan teknologi ini, saya menjelaskan. Jepun belajar dari Amerika dan mengambil masa 10 tahun. Eropah mengambil masa 12 tahun. Satu angka muncul besar di tengah-tengah skrin. 1 tahun 10 bulan. Malaysia mengejar dalam masa 1 tahun 10 bulan. Seluruh dewan kuliah menahan nafas. Mulut Lee sedikit ternganga. Sato meletakkan pennya. Saya berjalan ke papan tulis dan mengambil kapur. Saya melukis jadual perbandingan ringkas. AS, 15 tahun. Jepun, 10 tahun. Eropah, 12 tahun. Malaysia, 1 tahun 10 bulan. Ini bukan pemindahan teknologi. Suara saya bergema di dalam dewan kuliah. Bukan juga pendidikan formal. Ini adalah pembelajaran yang dahsyat. Saya meletakkan kapur dan berpaling kepada para pelajar. Semua orang merenung saya. Mereka menempuh jalan yang diambil orang lain selama 20 tahun dalam masa kurang dari 2 tahun, kata saya perlahan. Bagaimana mungkin? Kerana mereka bijak? Bukan. Kerana mereka mempunyai banyak modal? Juga bukan. Saya berhenti sejenak. Kesunyian memenuhi dewan kuliah. Kerana mereka terdesak. Slide terakhir dipaparkan. Gambar majlis penghantaran produk pengeluaran besar-besaran pertama pada tahun 1985. Jurutera-jurutera tersenyum ceria sambil memegang chip kecil.
Detik di mana perjalanan 1 tahun 10 bulan berakhir. Kegagalan bukan pilihan, kata saya. Jika gagal, negara mungkin runtuh. Jadi mereka berjaga malam, memerah ingatan, dan mengulangi kegagalan. Mereka tidak berputus asa. Ethan menundukkan kepalanya dan menulis sesuatu di dalam notanya. Lee memejamkan matanya dan kemudian membukanya perlahan-lahan. Sato melepaskan tangannya yang bersilang dan meletakkannya di atas meja. Terdengar seseorang di belakang kelas mengeluh. Keluhan kekaguman. Saya mengambil semula gambar pasport itu. Di manakah pemilik pasport ini sekarang? Saya bertanya. Dia sudah bersara, tetapi teknologi yang dipelajarinya masih menjadi asas industri semikonduktor Malaysia hari ini. Terdengar tepukan kecil dari kalangan pelajar. Tepukan spontan. Ethan memulakannya, Lee mengikut, dan Sato juga bertepuk tangan dengan senyap. Apabila tepukan reda, Dewan Kuliah menjadi senyap semula. Sambil memasukkan gambar pasport ke dalam beg, saya berkata, kelas seterusnya, kita akan membincangkan tentang perang sebenar. Kisah ketika harga semikonduktor jatuh pada akhir 1980-an. Apa yang Malaysia lakukan ketika dunia melarikan diri. Para pelajar mula mengemas barang mereka perlahan-lahan. Tetapi tiada siapa yang tergesa-gesa. Cerita yang mereka dengar hari ini seolah-olah masih terlekat di fikiran mereka. Keajaiban 1 tahun 10 bulan. Seterusnya, kesabaran selama 10 tahun menanti. Saya menulis satu angka besar di papan tulis. 30. Para pelajar yang masuk ke Dewan Kuliah melihat papan tulis itu. Wajah mereka kelihatan ingin tahu. Wajah yang tidak tahu apa maksud angka itu. Saya tidak berkata apa-apa sehingga semua orang duduk. Ketegangan membina dalam kesunyian. Pelajar terakhir duduk. Saya mengambil kapur semula dan melukis anak panah di sebelah. Sanse. You want to be a mansa, the tuma kusisia asa dia sama. These man, wanda, first in Fallon, intosa fusisai, hibanden half the phrase, waza, in half the phrase, ansa, is not a four down, conflassions. And that's row, welcome Zina, and phrases staftihan. That I be, when find the last step. I'm in wasted commons. I kinda flee happened, in daskatat and lesan. In daskatat cien, mais. In daskatat en, lefan. Will he seven us? Will he seven us? Will he seven us? Ravasation master with Thran Chan. In Himba, we have Kisasman the Saman and Persasha. Vizil Nasan and Dendansi. In the center BPC, Hisum, and Alafand. Were Manda. And he 2 men and Dan. And Hendanda. Where? 2 AD Aston. And then we're liking process, and then nata, masan, wilata samand, inflactines of the yala daunt, and silan patraisi sianalit. Wanda, when das kamen stew, when the aliftin made. He sighed for my providing to bees, and with a stand-size last tapi. Is am the vate, and the well I go to, vinding sea, in the vinding seas lacking time Free says, Yuki was sun bia dakoma akoma 80s and dem seeden. 90, Bata, and 200 to say state, Masonte, and Sate, 1 to 9. And that is standard dina, Paragatuma, Ulamanai in the Sia Salasia, Uklazi Standa, Orgatiskala Siasia. 30 kemudian saya menulis angka baru. 150. Tahun 1986, saya membuka mulut. Harga dram 256K bergerak seperti ini. Mata Ethan terbeliak. Lee segera membuka komputer ribanya dan mula mencari sesuatu. Sato bersilang tangan merenung papan tulis. Dari 30 kepada $1,5, kata saya sambil menunjuk kedua-dua angka itu. Kejatuhan 95%. Ia berlaku dalam masa 3 bulan. Saya menghidupkan skrin. Graf kejatuhan harga muncul. Garisan merah yang jatuh hampir menegak. Para pelajar menarik nafas kecil melihat graf itu. Mengapa ia jatuh? Saya melemparkan soalan. Lebihan bekalan. Amerika, Jepun, Malaysia, Eropah, semuanya meningkatkan pengeluaran. Bekalan jauh melebihi permintaan. Harga terpaksa jatuh. Slide seterusnya dipaparkan. Gambar mesyuarat tergempar CEO syarikat semikonduktor utama dunia. Gambar yang diambil di Silicon Valley, Tokyo, dan pelbagai tempat di Eropah. Seluruh syarikat semikonduktor dunia membuat keputusan yang sama. Saya menunjuk ke gambar-gambar itu. Hentikan pelaburan. Kurangkan operasi kilang. Kurangkan tenaga kerja. Keputusan yang rasional. Kerana mereka perlu mengurangkan kerugian, data baru muncul di skrin.
Tren jumlah pelaburan semikonduktor dunia dari tahun 1986 hingga 1989. Amerika, Jepun, Eropah semuanya menunjukkan lengkung penurunan yang mendadak. Intel menutup 2 buah kilang, saya menjelaskan. Motorola menutup barisan pengeluarannya. NEC, Toshiba, Hitachi, di Jepun, semuanya membekukan pelaburan baru. Philips dan Siemens di Eropah juga begitu. Sato mengangguk. Wajah yang menunjukkan itu adalah pilihan yang wajar. Ia adalah ajaran standar dalam buku teks pengurusan perniagaan. Saya menunjuk ke papan tulis. Jika tiada keuntungan, adalah betul untuk berundur. Meminimumkan kerugian, mengagihkan semula sumber, dan menunggu peluang semula. Rasional. Saya berhenti sejenak. Para pelajar menumpukan perhatian. Tetapi ada satu negara yang berbeza. Graf baru dipaparkan. Jumlah pelaburan semikonduktor Malaysia dalam tempo yang sama. Sementara dunia menurun, hanya Malaysia yang menunjukkan lengkung peningkatan yang mendadak. Dewan kuliah menjadi riuh. Ethan merenung skrin dengan tajam, dan Lee berhenti menaip. Ketika semua orang melarikan diri, Malaysia membina lebih banyak kilang. Suara saya bergema di dalam dewan kuliah. Slide seterusnya adalah gambar tapak pembesaran kilang semikonduktor maju pada tahun 1987. Tapak pembinaan yang beroperasi siang dan malam, kren yang menerangi kegelapan. Pada tahun 1987, Maju mengumumkan pembinaan kilang baru, saya menunjuk ke gambar itu. Dunia terkejut. Mereka kata ia gila. Mereka bertanya mengapa meningkatkan pelaburan ketika harga berada di paras terendah. Lee mengangkat tangannya. Saya mengangguk dan memberinya peluang untuk bercakap. Profesor, bukankah itu benar-benar tidak rasional? Tanya Lee. Melabur sambil menanggung kerugian tidak masuk akal dari segi pengurusan perniagaan. Pandangan yang bagus, saya mengakui. Dari segi pengurusan perniagaan ia salah, Lee menunjukkan ekspresi puas. Tetapi saya terus bercakap. Tetapi dari segi strategi negara, ia betul. Ekspresi Lee mengeras. Saya berjalan ke papan tulis dan melukis gambar baru. 2 bulatan. Saya menulis syarikat pada satu dan negara pada yang lain. Syarikat melihat prestasi suku tahunan. Saya menunjuk ke bulatan syarikat. Jika rugi tahun ini, pelaburan perlu dikurangkan. Kerana perlu dijelaskan kepada pemegang saham. Negara melihat 10 tahun ke hadapan. Saya menunjuk ke bulatan negara. Walaupun rugi tahun ini, jika menang selepas 10 tahun, tidak mengapa, kerana perlu bertanggung jawab terhadap keseluruhan industri. Ethan mengambil pen dan mula menulis sesuatu. Saya kembali ke skrin. Data baru dipaparkan. Kewangan syarikat semikonduktor Malaysia pada tahun 1987 penuh dengan angka merah. Kerugian. Ini adalah kerugian yang dialami oleh bahagian semikonduktor maju semikonduktor dalam setahun 1987. Saya membaca angka itu. Beratus-ratus juta ringgit. Tekno wawasan juga begitu. Kerugian yang sangat besar. Namun mereka tidak berhenti melabur. Saya terus menjelaskan. Mereka meminjam wang dari bank. Kerajaan memberikan sokongan. Gaji pekerja dipotong. Namun kilang tetap beroperasi. Sato menggelengkan kepalanya. Wajah yang tidak dapat memahami. Mengapa? Saya bertanya. Kerana mereka gila? Bukan. Saya menulis perkataan baru di papan tulis. Permainan ayam. Para pelajar melihat perkataan itu. Ia adalah permainan untuk melihat siapa yang akan menyerah dahulu, saya menjelaskan. Malaysia tahu, apabila dunia berundur, pasaran akan menjadi kosong. Sesiapa yang mengambil tempat itu akan memegang hegemoni seterusnya. Slide seterusnya dipaparkan. Graf penguasaan pasaran semikonduktor. Pada tahun 1990, Malaysia meningkat dengan mendadak, manakala Amerika dan Eropah menurun. Mereka bertahan selama 3 tahun, kata saya. Dari 1986 hingga 1989, mereka terus melabur sambil menanggung kerugian. Dunia menunggu. Menunggu bila Malaysia akan runtuh. Dewan kuliah menjadi sunyi. Bunyi nafas pun tidak kedengaran. Tetapi yang runtuh bukan Malaysia. Slide baru muncul. Graf pemulihan harga pasaran pada tahun 1990. Harga yang sebelum ini $1,5 mula naik semula. Pada tahun 1990 harga pulih. Saya menunjuk ke graf, permintaan pulih. Dengan penyebaran PC, permintaan memori meletup. Paparan seterusnya beralih. Gambar mesyuarat tergempar syarikat semikonduktor dunia. Tetapi kali ini suasananya berbeza. Wajah-wajah cemas.
Syarikat Amerika dan Eropah cuba melabur semula, saya menjelaskan, tetapi sudah terlambat. Tempat yang telah menutup kilang mengambil masa lebih 2 tahun untuk membina semula. Tempat yang telah memberhentikan pekerja tidak dapat mencari jurutera. Dan siapa yang mengisi kekosongan itu? Slide terakhir dipaparkan. Penguasaan memori semikonduktor dunia pada tahun 1992. Malaysia di tempat pertama. Ia adalah Malaysia. Ethan menarik nafas panjang. Lee menutup komputer ribanya. Sato melepaskan tangannya yang bersilang dan meletakkannya di atas meja. Saya kembali ke papan tulis dan menunjuk ke angka-angka yang saya tulis pada mulanya. 30. 15, 50. Ini bukan pengiraan, tetapi keberanian. Suara saya bergetar. Strategi yang tidak ada dalam buku teks pengurusan perniagaan. Tidak berhenti walaupun rugi, percaya walaupun dunia mempersendahkan. Bertahan walaupun hampir runtuh. Saya berhenti sejenak. Semua pelajar memandang saya. Adakah ia rasional? Tidak, kata saya perlahan. Tetapi ia menang. Dewan kuliah diselubungi kesunyian yang berat. Saya meletakkan kapur dan berjalan ke podium. Kelas seterusnya adalah yang terakhir, kata saya. Kita akan merumuskan semua cerita yang telah kita lihat setakat ini. Mengapa kisah Malaysia lebih dramatik daripada Amerika, Jepun dan Taiwan? Semasa Ethan keluar dari dewan kuliah, dia memandang saya. Profesor, boleh saya tanya satu soalan? Tanyanya. Tentu. Jika Malaysia kalah, apa yang akan berlaku? Saya berfikir sejenak. Kemudian saya menjawab, negara itu akan runtuh. Itulah sebabnya ia tidak boleh kalah. Ethan mengangguk dan keluar. Di dalam dewan kuliah yang kosong, saya memandang papan tulis. Anak panah yang jatuh dari 30 kepada $1,5. Dan perkataan permainan ayam. Salah satu perjudian paling dramatik dalam sejarah ekonomi dunia. Saya memadam papan tulis dan meninggalkan dewan kuliah. Dari tingkap koridor, saya melihat matahari terbenam. Bahan kuliah terakhir terbentuk di dalam kepala saya. Penciptaan Amerika, fokus Taiwan, masa lalu Jepun, dan kegigihan Malaysia. Saya dapat membayangkan ekspresi wajah para pelajar semasa mereka mendengarnya. Perjalanan 8 minggu akan berakhir esok, tetapi ia adalah kisah yang akan kekal di fikiran para pelajar selama-lamanya. Sambil berjalan di koridor, saya berfikir, kebenaran akhirnya akan membuktikan dirinya. Dan kisah Malaysia adalah bukti yang sempurna. Dewan kuliah terakhir ini sunyi luar biasa. Para pelajar datang lebih awal daripada biasa. Ethan membuka notanya dan sedang menyemak catatan dari 7 minggu yang lalu. Lee menghidupkan komputer ribanya, tetapi tidak menaip apa-apa. Hanya memandang skrin kosong. Sato merenung keluar tingkap. Semua orang tahu bahawa perjalanan 8 minggu akan berakhir hari ini. Saya meletakkan beg di atas podium dan memandang papan tulis. Papan tulis yang bersih. Hari ini saya bercadang untuk bermula tanpa bahan visual yang istimewa. Sekeping kapur sudah cukup. Saya berjalan ke hadapan papan tulis dan mengambil kapur. Dan perlahan-lahan saya menulis 3 perkataan. Amerika Syarikat, Taiwan, Malaysia. Pandangan para pelajar tertumpu pada papan tulis. Dewan kuliah menahan nafas. Selama 8 minggu, kita telah mengembara bersama. Suara saya bergema di dalam dewan kuliah. Kita mendengar kisah 3 negara. Kita melihat 3 jalan yang berbeza. Di sebelah Amerika Syarikat, saya menulis perkataan baru. Penciptaan. Amerika Syarikat mencipta. Kata saya perlahan. Transistor, litar bersepadu, mikropemproses, semuanya bermula di Amerika Syarikat. Ia hebat. Kegeniusan mengubah dunia. Ethan mengangguk, tetapi tidak lagi dengan ekspresi angkuh seperti dahulu. Di sebelah Taiwan, saya menulis perkataan lain. Fokus. Taiwan memberi tumpuan. Saya terus menjelaskan. Ia mempertaruhkan segala-galanya pada satu perkara. Foundry. TSMC adalah yang terbaik di dunia. Ia menerajui proses 3 nanometer, 2 nanometer. Strateginya jelas. Lee menunduk memandang skrin komputer ribanya. Ekspresinya rumit. Di sebelah Malaysia, saya menulis perkataan terakhir. Kegigihan. Saya berhenti sejenak. Saya memandang 3 perkataan yang tertulis di papan tulis. Penciptaan, fokus, kegigihan. Para pelajar juga merenung perkataan yang sama. Malaysia adalah kegigihan, kata saya. Ia bermula dari keadaan yang tiada apa-apa. Tiada teknologi, tiada modal, tiada pasaran. Dunia mempersendahkan. Namun, ia tidak berhenti. Di sebelah papan tulis, saya mula melukis gambar baru. 3 garisan permulaan, 1 di hadapan, 1 di tengah, dan 1 jauh di belakang.
Amerika Syarikat bermula di hadapan sekali, saya menunjuk ke garisan hadapan. Ia mempunyai teknologi, modal, dan pasaran. Ia mempunyai kelebihan. Taiwan bermula di tengah. Saya menunjuk ke garisan tengah. Ia belajar dari Jepun dan Amerika Syarikat. Ia mempunyai infrastruktur dan jurutera. Ia bersedia. Malaysia bermula dari sini. Saya menunjuk ke garisan paling belakang. Tahun 1983. Sebuah negara dunia ketiga, tiada apa-apa. Dewan Kuliah menjadi senyap sepenuhnya. Tetapi di manakah ia sekarang? Saya bertanya. Saya melukis garisan penamat dengan kapur. Dan saya menandakan kedudukan ketiga-tiga negara. Malaysia berada di hadapan sekali. Berdasarkan memori semikonduktor, negara yang bermula dari paling belakang kini berada di hadapan. Tangan satu di atas meja digenggam menjadi penumbuk. Lee memejamkan matanya dan kemudian membukanya perlahan-lahan. Ethan sedang menulis sesuatu di dalam notanya, tetapi tangannya kelihatan bergetar. Saya berpaling dari papan tulis dan menghadap para pelajar. Kenapa kisah Malaysia lebih dramatik? Suara saya menjadi rendah. Bukan kerana penciptaan Amerika tidak hebat. Bukan juga kerana strategi Taiwan tidak cemerlang. Saya berhenti sejenak. Pandangan para pelajar tertumpu pada saya. Kerana ia adalah yang paling tidak beruntung. Terdengar seseorang di belakang Dewan Kuliah mengeluh kecil. Mereka yang mempunyai pilihan dan mereka yang tidak mempunyai pilihan adalah berbeza, saya menyambung. Amerika Syarikat boleh meninggalkan pembuatan kerana kecekapan rendah. Jepun boleh menghentikan pelaburan kerana tiada keuntungan. Taiwan boleh meninggalkan memori dan memberi tumpuan kepada foundry. Ia adalah pilihan strategik. Saya menunjuk ke perkataan Malaysia di papan tulis. Tetapi Malaysia tidak mempunyai pilihan. Selain semikonduktor, tiada jalan lain. Jika gagal, negara mungkin runtuh. Jadi ia tidak boleh berputus asa. Saya berjalan ke podium dan minum seteguk air. Tekak saya kering tetapi masih ada yang perlu dikatakan. Kedesakan menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Saya memandang para pelajar semula. Mengejar teknologi 20 tahun dalam 1 tahun 10 bulan. Melabur sendirian ketika dunia melarikan diri, mengendalikan kilang sambil menanggung kerugian. Semua ini datang dari kedesakan. Ethan mengangkat tangannya. Saya mengangguk. Profesor, kata Ethan sambil berdiri. Jadi, adakah maksud Anda akhirnya sebab Malaysia paling kuat adalah kerana ia paling lemah pada mulanya? Tepat sekali, saya menjawab. Ia satu paradoks. Tetapi sejarah sering ditulis dengan paradoks. Ethan duduk perlahan-lahan. Dia mengambil pen dan menulis sesuatu di dalam notanya. Saya kembali ke papan tulis. Saya menulis ayat baru. Sebuah negara tanpa setitik minyak menjadi jantung ekonomi dunia. Adakah ia satu keajaiban? Saya bertanya, atau satu keniscayaan? Tiada siapa yang menjawab. Tidak perlu dijawab, kerana kuliah selama 8 minggu telah menunjukkan jawapannya. Saya meletakkan kapur dan melihat sekeliling kepada para pelajar perlahan-lahan. Tangan Ethan yang bersilang telah terlerai. Sikap angkuh seperti pada kuliah pertama hilang entah ke mana. Sebaliknya, dia melihat notanya dengan serius. Lee menundukkan kepalanya. Skrin komputer ribanya dimatikan. Tangannya diletakkan kemas di atas ribanya. Sato seolah-olah kehilangan kata-kata. Dengan bibir terkatup rapat, dia hanya memandang papan tulis. Adakah dia teringat kegemilangan Jepun pada tahun 1980-an? Atau kekesalan kerana tidak dapat mempertahankan kegemilangan itu? Saya mengemukakan soalan terakhir. Semua. Suara saya bergema ke setiap sudut Dewan Kuliah. Adakah keajaiban itu satu kebetulan atau satu keazaman? Kesunyian berlaku. Kesunyian yang panjang. Tiada siapa yang dapat menjawab dengan mudah. Ketika itu, suara senyap kedengaran dari belakang. Seorang pelajar yang saya tidak pernah dengar suaranya. Keazaman, kata pelajar itu. Semua cerita yang kita dengar selama 8 minggu adalah tentang keazaman. Saya mengangguk. Pelajar lain juga mula mengangguk satu demi satu. Keazaman. Saya mengulangi. Melakar peralatan sepanjang malam di bilik hotel. Mengendalikan kilang walaupun rugi. Tidak berputus asa walaupun dunia mempersendakan. Semuanya adalah keazaman. Saya menunjuk semula ketiga perkataan yang tertulis di papan tulis. Penciptaan, fokus, kegigihan. Penciptaan boleh dilakukan oleh seorang jenius, saya menjelaskan. Fokus boleh dicapai dengan strategi. Tetapi kegigihan hanya mungkin jika seluruh rakyat bersatu.
Saya menulis ayat terakhir di papan tulis. Bukan negara yang paling beruntung, tetapi negara yang paling tidak beruntung yang telah sampai ke tahap ini. Saya meletakkan kapur. Kuliah selama 8 minggu terkandung dalam satu ayat ini. Saya kembali ke podium dan mula mengemas beg saya. Para pelajar juga mula mengemas barang mereka perlahan-lahan. Tetapi tiada siapa yang tergesa-gesa. Seolah-olah mereka mahu berpegang pada saat-saat terakhir. Ethan berdiri dan menghampiri saya. "Terima kasih, Profesor," katanya. "Pandangan saya telah banyak berubah." "Saya juga berterima kasih," saya menjawab. "Soalan-soalan Anda menjadikan kuliah ini lebih mendalam." Lee datang seterusnya, sudut matanya sedikit merah. "Profesor, saya bangga dengan Taiwan," katanya. "Tetapi sekarang saya juga menghormati Malaysia." "Kedua-dua negara hebat," kata saya. "Dengan cara mereka yang berbeza." Sato datang terakhir. Dia menunduk dalam-dalam tanpa berkata apa-apa. Gaya hormat Jepun. Saya juga menunduk sebagai balasan. Para pelajar meninggalkan dewan kuliah satu demi satu. Saya tinggal sendirian, memandang papan tulis. Kisah-kisah yang telah mengisi 8 minggu kini diringkaskan di papan tulis itu. Penciptaan, fokus, kegigihan. Sebuah negara tanpa setitik minyak menjadi jantung ekonomi dunia. Bukan negara yang paling beruntung, tetapi negara yang paling tidak beruntung yang telah sampai ke tahap ini. Saya tidak memadam papan tulis. Saya memutuskan untuk membiarkannya sehingga kuliah seterusnya. Pelajar lain juga berhak melihat ayat-ayat ini. Saya mematikan lampu dewan kuliah dan melangkah keluar. Dari tingkap koridor, cahaya matahari musim bunga Cambridge menerangi laluan. Ia terasa hangat. Ada sesuatu yang saya yakini selepas hidup selama 62 tahun. Kebenaran akhirnya akan membuktikan dirinya. Dan kisah Malaysia adalah bukti yang sempurna. Sambil berjalan di koridor, saya berfikir tentang pandangan angkuh Ethan, Lee, dan Sato 8 minggu yang lalu, dan tentang perubahan mereka hari ini. Inilah pembelajaran. Melalui proses di mana keyakinan diri dipecahkan, saya kembali ke bilik penyelidikan saya. Di atas meja, terdapat rancangan kuliah semester hadapan. Topik baru, pelajar baru menanti. Tetapi kuliah semester ini terasa istimewa. Ethan, Lee, Sato, mereka pasti telah berubah, dan perubahan itu akan kekal seumur hidup. Saya memandang keluar tingkap, petang di Cambridge. Dari suatu tempat, kedengaran suara pelajar berbincang. Pembelajaran terus berlangsung. Saya membuka laci meja dan mengeluarkan gambar pasport lama. Pasport juruterا yang berangkat ke Amerika Syarikat pada tahun 1983. 40 tahun telah berlalu, tetapi kisahnya masih segar. Sambil meletakkan semula pasport ke dalam laci, saya berbisik kepada diri sendiri. Keajaiban adalah keazaman. Dan Malaysia adalah bukti hidupnya. Saya menutup pintu bilik penyelidikan dan melangkah ke koridor. Perjalanan 8 minggu telah berakhir. Tetapi di dalam hati para pelajar, ia baru bermula. Kerana mata baru untuk melihat dunia telah terbuka.